Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana kita diberi peluang untuk berada di masjid yang indah pada hari ini. Jadi tuan-tuan, tanpa saya membuang masa, hari ini kita berada dekat Masjid Nabawi. Sebelum kita nak lebih mengetahui tentang Masjid Nabawi ni, kita kena tahu asal usul, sirah, sejarah pembinaan Masjid Nabawi ni. Seperti bak kata orang pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena tahu dulu macam mana pembinaan Masjid Nabawi ni. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, lalu orang-orang Madinah datang berduyung-duyung, bodong-bodongan, merebut-rebut Nabi Muhammad SAW untuk menarik unta Nabi Muhammad SAW untuk ke rumah mereka untuk dijadikan sebagai tetamu. Tapi Rasulullah SAW pun bersabda kata, lepaskanlah ia, kerana sesungguhnya ia telah diberi arahan oleh Allah SWT. Jadi kat situ tiba-tiba unta tu pun ke kiri, ke kanan, ke hulu, ke kilir, atas, belakang, bawah, kiri dan sebagainya. Lalu unta tu tiba-tiba duduk. Unta tu tiba-tiba duduk. Lepas tu pun Rasulullah pun bersabda kata, maka kita akan tinggal di sini insya-Allah. Nak menunjukkan di mana Rasulullah ingin membina sebuah masjid dekat tapak di mana unta tu duduk. Jadi kebetulan pula tempat tanah yang unta duduk tu merupakan tempat dua orang anak yatim, Suhail dan Sahal. Jadi Rasulullah dan sahabat pun jumpalah dengan Suhail dan Sahal. Rasulullah ingin membeli tanah tersebut, tapi Suhail dan Sahal bila Rasulullah berjumpa dengan mereka, dia tak nak, dia nak bagi hadiah, nak beri secara percuma, free. Tapi Rasulullah tetap berkeras juga untuk membayar tanah tersebut. Nampak ni, nak nampak kan, menunjukkan kat sini tak kiralah pangkat kita ni setinggi mana pun, darjat kita setinggi mana pangkat kita kat manusia, tapi bila kita berurusan, kita lah kena adil dan tak sama dan jujur. Itulah merupakan sifat kepribadian Rasulullah SAW. Jadi kita perlu ikut contoh Rasulullah SAW. Jadi struktur yang ada pada Masjid Nabawi itu adalah dibuat daripada pelepah tamar bubung dia. Tiangnya dibuat daripada batang tamar dan lantainya dibuat daripada tanah liat. Itulah merupakan struktur pembinaan Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan, kat sini kita boleh nampak, lihat kat sini ada kubah hijau. Ini yang gambar sekarang punya. Okey, masjid yang kubah hijau ni ialah merupakan saiz yang sebenar ketika baginda Nabi Muhammad SAW membinanya. Jadi yang besar ni merupakan upgrade ataupun penambahbaikan daripada khalifah-khalifah seterusnya. Jadi saya nak ceritakan apa kelebihannya Masjid Nabawi ni, apa dia punya istimewanya, apa yang special. Jadi kat sini ada sabda Nabi Muhammad SAW bersabda, la tushaddu rihal illa thalasa masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa wa Masjidil Hadza. Maksud baginda Nabi Muhammad SAW ialah janganlah kamu bersusah payah menggembara ataupun musafir bagi tujuan ibadah melainkan pada 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Nak menunjukkan betapa istimewanya. Kita tak perlu nak bersusah payah, tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi ke Paris, nak pergi ke USA, nak bercuti. Cukup kat 3 masjid ni kira dah lengkap dah kita punya percutian kita. Tak perlu nak pergi jauh-jauh. Nampak tuan-tuan kat situ? Kalau tuan-tuan pergi ke sana kan, ke selain daripada 3 tempat ni, apa pun tak dapat. Dapat seronok saja. Tapi bila tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat 3 buah masjid ni, tuan-tuan bukan dapat seronok saja, tapi dapat kelebihan, fadilat. InsyaAllah tuan-tuan, kita sama-sama berniat untuk azam untuk pergi ke 3 masjid ni. Okey, seterusnya Masjid Nabawi ni juga kelebihan dia, apa kelebihan dia bila kita bersolat? Ada sabda Nabi Muhammad SAW, solatun fi hadal masjidi afdalu min alfin solat fi ma siwa illa Masjidil Haram. Maksudnya, solat di masjidku ini lebih baik 1000 kali ganda berbanding solat di tempat masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan dan puan-puan sampai dekat Madinah tu, jangan lupa, jangan leka, jangan alpa. Perbanyakkanlah ibadah kat sana. Tak kiralah mengaji ke, solat ke, berzikir, iktikaf dan sebagainya. Jadi tuan-tuan,
Perbanyakkanlah ibadah sana tuan-tuan, kerana Nabi Muhammad SAW telah berjanji ganjarannya yang besar tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan. Jadi saya kat sini saya nak ajarlah beberapa adab-adab nak masukkan masjid tuan-tuan. Antaranya bila masukkan masjid tu, kita dalam keadaan berwuduk, masuk dengan kaki masuk dengan langkah kaki kanan dahulu, lepas tu kita baca doa Allahumma aftahli ababi birahmatik. Lepas tu bila masuk kita solat tahiyatul masjid dan niat itikaf, iaitu nawaitu itikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Jadi bila kita beriktikaf dalam masjid ni, apa benda perbuatan yang tuan-tuan buat tu, tidur ke apa ke, semua akan diberi ganjaran oleh Allah SWT, insya-Allah. Jadi kat Masjid Nabawi ni ada terdapat beberapa tempat-tempat yang sangat istimewa dibandingkan daripada tempat lain, iaitu Raudhah. Tuan-tuan dan puan-puan, Raudhah ni seperti umumnya kita tahu Raudhah ni merupakan antara taman-taman syurga yang Allah turunkan, yang Allah pinjamkan daripada syurga turun kat bumi Madinah ni. Ada sabda Nabi Muhammad SAW di mana ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman-taman syurga. Jadi tuan-tuan, apa kelebihannya bila kita solat kat dalam Raudhah ni tuan-tuan? Bila kita solat dalam Raudhah tu, dia punya keberkatan, dia punya kelebihan, fadilat dia sangat tinggi tuan-tuan. Kat situlah merupakan tempat-tempat mustajab berdoa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan janganlah sikitkan doa tu tuan-tuan, banyakkanlah doa tuan-tuan. Insya-Allah Allah akan memberi, Allah akan memakbulkan doa tersebut tuan-tuan. Jadi kat situ pun saya nak ceritakanlah beberapa. Dalam Raudhah tu terdapat banyak tiang dah tu. Ada contohnya tiang pegawai, tiang delegasi, ada tiang katil, ada tiang taubat. Tapi kat sini saya nak highlightkan tiang taubat, iaitu tiang Abu Lubabah. Nama panggil apa? Nama seerti dia lah. Tiang Abu Lubabah ni di mana satu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW mengutuskan Abu Lubabah pergi ke Bani Quraizah untuk mengajak mereka masuk Islam. Jadi apabila dorang nak menerima, tapi sampai-sampai itu Abu Lubabah letakkan pedang dia dekat orang tersebut. Bila sampai dekat Nabi, kat situ merupakan satu perbuatan salah. Sebab apa? Walaupun manusia tu dia Yahudi tu, kita tahu perangai Yahudi ni suka berdusta, suka menipu. Tapi bila dia nak masuk Islam, walaupun macam mana niat sekalipun, maka dia punya niat dia tu telah diterima. Jadi Abu Lubabah tu pun ikatlah diri dia dekat tiang tu selama 9 hari. Dan isteri dia je lah yang akan buka tali tu ketika dia nak solat. Sampailah turun wahyu di mana Allah telah mengampunkan dosa dia. Lalu orang nak buka ikatan dia, tapi dia tak nak orang buka selain Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pun buka kat situ nak menunjukkan kelebihan-kelebihan kat situ, tempat taubat. Jadi banyak-banyakkanlah solat taubat dekat situ tuan-tuan. Insya-Allah moga-moga Allah menerima taubat kita, yang di mana kita ni merupakan seorang pendosa, seorang pelaku pendosa. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kat situ berbanyakkanlah kat situ, banyak fadilat dan banyak amalan kat situ kawasan tersebut. Okey, saya ada tambahan cerita pasal mimbar Nabi Muhammad SAW. Dekat mimbar tu ketika Nabi Muhammad SAW nak menaiki tangga yang pertama, Malaikat Jibril datang turun kepada Nabi. Dan lalu Malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi siapa yang ada kedua ibu bapa tapi tidak berbakti, maka celakalah dia. Rasulullah mengaminkan. Seterusnya Nabi pun menaiki ke anak tangga yang kedua. Lepas tu Malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi siapa yang bulan puasa daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya oleh Allah SWT, maka celakalah dia. Rasulullah pun mengaminkan doa Malaikat Jibril. Seterusnya ke langkah anak tangga yang ketiga, Malaikat Jibril berdoa, celakalah bagi siapa yang menyebut namamu tapi tidak berselawat ke atasmu, maka celakalah dia. Rasulullah pun mengaminkan. Apa yang maksud anak tangga ketiga tu? Maksudnya bila kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW tapi kita tak sebut SAW, maka celakalah orang tu. Apabila Nabi berdoa ni, bayangkan Malaikat Jibril berdoa kepada Nabi Muhammad SAW nak menunjukkan yang Nabi ni dengan Allah ni tiada hijab, terus sampai kepada Allah SWT. Maka nak menunjukkan kat situ
betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ada satu cerita di mana ada kisah di mana ada satu pohon tamar yang mati, maksudnya batang tamar tu. Rasulullah menggunakan batang tamar tu sebagai tempat sandar selepas khutbah. Lalu lepas bila terbinanya mimbar yang baru, Rasulullah tak gunakan batang tamar tersebut. Lalu tiba batang tamar tu menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa kau menangis?" Batang tamar tu mengatakan, "Kau tidak menggunakan aku, wahai Rasulullah." Nak menunjukkan walaupun makhluk yang tak hidup, tak bernyawa, tapi dah mati sebab batang tamar tu, tapi dia nak juga bersama dengan Rasulullah, nak menunjukkan Rasulullah ni sangat mulia, sangatlah mulia. Apatah lagi kita manusia, kita ni merupakan umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita lupa terhadap Nabi Muhammad SAW. Apakah balasan yang kita patut bagi pada Nabi Muhammad SAW? Iaitu kita leka dengan dunia semua, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya nak menasihati tuan-tuan dan puan-puan supaya untuk kita banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya di sebatang-batang tamar tu, Rasulullah pun tanya kepada batang tamar tu, "Adakah kau ingin bersama dengan aku dekat dunia ataupun dekat akhirat?" Lalu batang tamar tu kata, "Akan dekat akhirat kelak." Nak menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang kita berada dekat makam dan kuburan Baqi'. Tapi saya nak cerita sikit pasal makam. Makam ni kat mana tuan-tuan? Selepas kita melawat dekat Raudhah tu, kita akan pergi ke makam seterusnya. Jadi makam tu, apa yang terdapat kat makam tu? Ada 3 jasad ataupun 3 makam yang orang yang sangat dicintai oleh umat Islam. Iaitu yang pertama, baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga ada Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, bila kita berada dekat makam ni tuan-tuan, yang pertama sekali, janganlah kita buat perkara, jangan melakukan Allahumma salli, jangan kita membuat bising dekat makam tersebut. Kita kena hormat situasi kat situ. Jangan kita bersembang tentang hal-hal dunia. Jadi insya-Allah bila kita sampai dekat makam tu, pertama kita akan jumpa makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa tata cara dia? Apa langkah-langkah semasa kita berada dekat makam Rasulullah? Pertama kita ada 3 salam. Pertama cakaplah Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Apa artinya? Artinya ialah salam sejahtera ke atas kamu Nabi Allah. Salam sejahtera ke atas kamu pesuruh Allah. Salam sejahtera kepada kamu kekasih Allah. Itu antara maksudnya. Bila dekat sebelah tu ada makam sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita bagi salam dekat Rasulullah saja. Jangan kita lupakan dekat para sahabat tu. Sebab apa? Di sisi Rasulullah SAW, sahabat tu adalah merupakan orang yang sangat mulia di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dekat bila dekat makam sahabat tu kita bagi salam. Iaitu Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita cakap Assalamualaikum ya As-Siddiq. Lepas tu kita pergi ke seterusnya. Sayyidina Umar kita bagi salam Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Cukup kita buat semua salam ni, kita boleh seterusnya ke Baqi'. Jadi apa tuan-tuan iktibar yang kita boleh ambil bila kita bagi salam dekat makam ni? Bila kita bagi salam, kita kena ingat sesungguhnya Nabi tu kat berada makam tu dia hidup, dia tak mati. Sesungguhnya ada sabda Nabi Muhammad SAW, mafhumnya apabila kau menziarahi aku ketika aku wafat, seolah-olah kau menziarahi aku ketika aku sedang hidup. Nak menunjukkan Rasulullah ni, bila kita bagi salam kepada Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah tu mendengar. Jadi tuan-tuan tu bila kat makam tu kan kita berdoa. Tapi jangan berdoa kat makam tuan-tuan. Kita berdoa menghadap arah kiblat. Macam ni tuan-tuan. Kita sebenarnya dalam Islam ni, kita berdoa tu jangan kita menghadap ke atas makam. Itu merupakan perkara yang syirik. Jadi kita berdoa tu menghadap ada kiblat, iaitu kita memohon kepada Allah SWT. Itu beberapa perkongsian yang saya boleh ceritakan makam. Jadi seterusnya bila kita jalan keluar, insya-Allah selepas kita selesai menziarahi makam, kita akan pergi ke Baqi'. Baqi' ni dia ada nama, berbagai nama. Contohnya Baqi' Al-Ghurqad ataupun Jannatul Baqi', yang digelarkan oleh orang Madinah.
Jadi tuan-tuan dekat sini, buku Perang Bakek ni, info dia tuan-tuan, ada terdapatnya 10,000 orang sahabat. Dan terdapatnya makam-makam bagi isteri-isteri Rasulullah 12 orang tu, semua orang kecuali 3 orang, Sayyidatina Khadijah, Mariatul Qibtiyah dan Maimunah. Tu 3 orang tu dekat Mekah. Okey, seterusnya terdapat juga anak-anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang utama, contohnya Osman bin Affan. Okey. Jadi tuan-tuan, apa kelebihannya dekat Bakek ni sebenarnya? Sebenarnya kelebihan kat Bakek ni ada buat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah manis tata'a an yamutu bil Madinah falyafal. Fa inni ashfa liman mata biha. Maksudnya, sesiapa yang mampu mati untuk mati di Madinah, hendaklah dilakukannya. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati di Madinah. Jadi tuan-tuan, ni bukan kita setakat kat Bakek saja kita makam tu baru Nabi bagi syafaat. Tapi sebenarnya kalau kita meninggal kat Madinah, umpamanya kita dapat dibantu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan diberi syafaat. Jadi tuan-tuan, apa yang Rasulullah nak sampaikan tu bukan Rasulullah bagi kita lampu hijau untuk bunuh diri dekat Madinah. Bukan tuan-tuan, salah. Bunuh diri itu merupakan perkara yang sangat keji dalam Islam dan haram, dan hukumnya jatuh haram. Sebenarnya kat sini kalau kita mampu untuk meninggal, kita meninggal dekat Madinah. Itulah dia punya kelebihan dia. Jadi dekat Perang Bakek ni ada satu kisah di mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia ada satu doa. Saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan dia macam mana doa yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna syahadatan fi sabili waj'al mauti fi biladi rasuli. Ya Allah, sesungguhnya matikanlah aku di jalanmu dan bagilah aku mati di negeri Rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan, Sayyidina Umar dia dah nampak dah kelebihan meninggal kat Madinah, sehingga kan dia membuat doa tersebut untuk mati di Madinah bersama dengan Rasulullah. Sebentar tadi dekat makam kita tahu yang makam tu pun ada Sayyidina Umar sekali berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya dekat Bakek ni kita akan cerita adab-adab dekat sana. Tapi saya nak disclaimer tuan-tuan. Bagi puan-puan, hajah-hajah, kakak-kakak, makcik-makcik yang berwanita tu, saya minta maaf sangat-sangat pada perempuan. Sebab apa? Dekat sini, Perang Bakek ni, perempuan adalah sangat dilarang sama sekali untuk memasuki Perang Bakek. Kerana ada dalam sabda Nabi di mana perempuan ni makruh untuk memasuki tempat kubur. Kerana apa? Kita tahu perempuan ni, makcik-makcik ni, akak-akak dia punya hati dia tu macam tisu. Jadi apabila tengok kat makam kuburan tu, dia akan meratapi. Meratapi orang yang mati tu merupakan perkara yang sangat berdosa di sisi Islam. Jadi kita nak elakkan perkara itu, bukanlah saya yang kawalkan peraturan tu, tapi kerajaan Saudi. Jadi dekat situ kita nanti kan saya akan tunjuk macam mana puan-puan nak tengok Perang Bakek ni dari luar saja tuan-tuan. Tak apalah. Kat Madinah ni banyak lagi tempat-tempat yang kita boleh singgah selain dekat ni. Tapi untuk yang tuan-tuan, encik-encik, lelaki kita boleh masuk. Jadi ada Nabi ajarkan cara-cara untuk kita ada adab masa dekat Bakek tu. Ketika Rasulullah melihat Perang Bakek, Rasulullah selalu memberi salam, iaitu Assalamualaikum ya ahli kubur, ya ghafirlu lana walakum. Maksudnya salam sejahtera ke atas ahli kubur. Semoga Allah mengampunkan kami dan kepada kamu semua. Nampak tu tuan-tuan, nak menunjukkan sifat kepribadian Rasulullah SAW dengan orang yang telah meninggal dunia. Bukan itu saja tuan-tuan. Dulu ingat tuan-tuan, ada sabda Nabi tuan-tuan. Semasa dulu baginda Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memasuki tanah kuburan. Kerana apa? Ketika itu Nabi beranggapan bila kita pergi ke kubur tu, dia macam tak ada memberikan impak kepada kita. Tapi bila Nabi pergi melawat ziarah kubur, ada satu manfaat yang kita dapat, iaitu mengingatkan kematian. Itulah Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk kita pergi ke tanah kuburan supaya kita lebih mengingati
mati, bukannya lebih mengingati pasal dunia. Jadi itu antara kisah-kisah yang boleh saya ceritakan di dalam ziarah dalam. Jadi tuan-tuan, tunggu saya nanti, kita akan pergi ke ziarah luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita kat mana ni tuan-tuan dan puan? Sekarang ni kita berada dekat Masjid Quba. Nampak tuan-tuan, indah berseri tuan-tuan. Mana putih pula tu. Saya nak cerita sedikit tentang Masjid Quba ni tu. Masjid Quba ni, dia merupakan masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahu apa sejarahnya, apa sirah yang berlaku semasa Masjid Quba ni. Ceritanya di mana apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum sampai dekat Madinah tu, mereka berhenti sebentar, kira macam rehat dan rawat, R&R tuan-tuan dan puan-puan, dekat satu perkampungan bernama Quba. Dekat ketika itu Nabi nak mendirikan sebuah masjid. Jumpalah baginda dengan seorang hamba Allah tu bernamanya Khathum bin Haddam. Jadi Rasulullah pun berjumpalah dengan Khathum bin Haddam, merupakan daripada Bani Amru bin Auf. Jadi pun Khathum ni pun dia kata dia bagilah 9 tanah, sebab dia ada 9 tanah, jadi dia bagi kat Rasulullah untuk mendirikan sebuah masjid. Jadi masa yang dia ambil untuk membina masjid tersebut adalah selama 4 hari. Bayangkan tuan-tuan, sampai hari yang pertama tu 3 hari dah siap dah masjid ni tuan-tuan. Nak menunjukkan betapa susah, nak menunjukkan usaha para sahabat, para baginda Nabi Muhammad SAW untuk membina sebuah masjid dekat kawasan kat situ. Jadi kat situ tu ada beberapa kelebihan yang terdapat dekat Masjid Quba. Okey, sebelum saya nak cerita pasal kelebihannya, ada satu dalil yang mengatakan Masjid Quba ni ada kefadilat dah. Dalam surah At-Taubah ayat 108. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lamasjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Bayangkan tu tuan-tuan, Allah turunkan wahyu nak menunjukkan betapa istimewanya Masjid Quba ni. Jadi apa kelebihan dia? Apa fadilatnya yang kita boleh dapat bila kita bersolat dalam Masjid Quba ni? Ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana man tutahhiru fi baiti thumma ata masjid Quba fasalli fiha solat kana lahu ka ajri umrah. Sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba untuk bersolat akan diberi ganjaran pahala seperti melaksanakan umrah. Nampak tuan-tuan, kita hanya cukup melaksanakan solat, tak kisah solat apa pun tuan-tuan, perempuan, solat sunat ke, solat fardu ke, solat je berapa, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, pahalanya dah seperti kita dah buat umrah tuan-tuan dan perempuan. Bayangkan tu, nak menunjukkan Allah ni maha pemurah, maha kaya. Jadi tuan-tuan, jangan lepaskan peluang untuk beribadat banyak-banyak dekat Masjid Quba. Jadi kita akan tunggu dekat Masjid Kiblatan. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah berjaya. Kita sampai dekat Masjid Kiblatan tuan-tuan. Sebelum tu kita kena tahu Masjid Kiblatan ni terdapat sejarah-sejarah pentingnya Masjid Kiblatan ni terhadap sejarah umat Islam. Jadi kat sini, sebelum nama Masjid Kiblatan ni, namanya adalah Masjid Bani Salamah. Sebab apa namanya Masjid Bani Salamah? Kerana kat kawasan tu merupakan tempat perkampungan Bani Salamah. Jadi tuan-tuan, apa yang menarik sangat cerita pasal Masjid Kiblatan ni tuan-tuan? Ada satu cerita je tuan-tuan, tapi cerita tu dia mampu mengubah cara orang Islam beribadah kepada Allah SWT. Jadinya ceritanya ketika mana Nabi Muhammad SAW solat dekat Masjid Kiblatan ni. Sebelum tu saya nak cerita tuan-tuan, puan-puan, Nabi ni sebenarnya dia ada 3 perkara lah, pertukaran arah kiblat ni. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat berharap, sangat mencintai, sangat menunggu-nunggu untuk beribadah menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua pula, Nabi Muhammad SAW ni, dia telah diejek oleh orang Yahudi. Sebab apa tuan-tuan? Orang Yahudi ni
Dok depa cakap dengan Nabi, dia kata Nabi Muhammad SAW ni tentang agama kita, tapi arah kiblat sama. Kat situlah. Yang kedua, yang ketiga pula, Masjid Al-Aqsa tu merupakan kiblat bagi orang Yahudi. Jadi itulah sebabnya Rasulullah sangat berdoa kepada Allah SWT supaya tukarlah arah kiblat tu ke arah Masjidil Haram. Bayangkan tuan-tuan, punyalah Nabi berdoa bersungguh-sungguh tuan-tuan. 16 atau 17 bulan Nabi tunggu, barulah Allah makbulkan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan solat. Ada yang riwayat mengatakan zuhur, ada yang riwayat mengatakan asar, ada yang riwayat mengatakan Nabi sedang solat bersendirian, ada yang riwayat mengatakan Nabi sedang solat berjemaah. Jadi saya tak kisah riwayat tu, tapi yang intisari yang penting dalam cerita pertukaran arah kiblat ni adalah bila Nabi solat, Nabi sedang rukuk, turunlah wahyu. Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maksudnya ialah palinglah mukamu menghadap menghadap Masjidil Haram. Kat situ bila Nabi rukuk tu, Nabi bangun tidak, Nabi pusing 180 darjah macam ni. Terus hadap Masjidil Haram. Kat situlah beberapa itulah kisah yang berlaku dekat Masjid Kiblatan. Kita akan tunggu pula dekat Masjid Sab'ah, Masjid 7. Alhamdulillah tuan-tuan, minta maaf sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita tak turun dekat Masjid 7 ni. Tapi saya nak ceritakan juga, saya nak berkongsi ada kisah-kisah dekat Masjid 7 ni tuan-tuan. Okey, sebab kita tengok dekat sebelah kiri saya ni tuan-tuan. Masjid 7 ni dia merupakan antara bekas peperangan Khandaq tuan-tuan. Yang 7 tu dia merupakan kubu ketika peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Jadi tuan-tuan, kat sini kita akan kenali dulu beberapa masjid kat situ kan. Kat tengah tu Masjid Khandaq. Masjid Khandaq tu tuan-tuan. Masjid Khandaq tu masjid yang terbaru yang dibina. Betul, kat sebelah Masjid Khandaq tu ada Masjid Al-Fats. Dekat sebelah apa, kat tepi dia pula ada Masjid Salman Al-Farisi. Dekat sebelah kanan dekat Masjid Khandaq tu ada Masjid Sayyidina Ali. Dan kat tepi dia pula ada Masjid Sayyidatina Fatimah ataupun Sa'ad bin Mu'az. Ada banyak riwayat. Lepas tu kat bawah dia ni pula ada Masjid Omar dan Masjid Abu Bakar. Tapi mana Masjid Abu Bakar tuan-tuan dan puan-puan? Telah dirobohkan untuk dijadikan sebagai tempat parking. Tapi kat sini Masjid 7 ni tuan-tuan, tak ada banyak cerita sangat Masjid 7 ni tuan-tuan. Ada satu je kisah dia. Masjid 7 ni tak ada nas ataupun tak ada riwayat yang membuktikan nama-nama ni. Dia punya cerita ni pun daripada tempat-tempat pengawal lah, tempat kawalan kat situ. Tu yang dapat nama tu. Okey, sekarang ni dekat ni ada Masjid Al-Fats. Masjid Al-Fats ni di mana ketika penduduk kota Madinah dikepung selama hampir dekat sebulan tuan-tuan. Macam kita kena PKP tuan-tuan, ingat tak tahun 2020? Tapi kita lama lagi lah. Tapi orang Madinah ni lagi teruk lagi tuan-tuan. Dilanda dengan musim sejuk, tak cukup bekalan makanan, bekalan air dan sebagainya. Tuan-tuan nampak tu, nak menunjukkan ujian kepada ujian daripada Allah kepada orang umat Islam. Nak menunjukkan dia punya keimanan, nak menguji keimanan orang-orang ketika itu. Nampak jauh beza kita tuan-tuan dan puan-puan, iman orang dulu dengan orang kita yang sekarang ni tuan-tuan. Kita ni puasa sehari pun dah melantah, dah meraung-raung, dah tak boleh dah. Tu tuan-tuan. Terusnya saya cerita masa Masjid Al-Fats ni. Ketika nak dekat sebulan tu, Nabi pun berdoa selama 3 hari. Nabi berdoa, Allahumma ya munzilal kitab, sa'i'il hisab, ihzimal ahzab. Ya Allah yang menurunkan kitab, yakni Al-Quran, yang mempercepatkan perhitungan, kalahkanlah, musnahkanlah tentera azab tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Ni apa tuan-tuan doa ni? Kunut nazilah tuan-tuan, boleh amalkan tuan-tuan. Jadi apabila lepas Nabi doa 3 hari berturut-turut, turunlah bantuan Allah dengan berupa angin taufan dan malah malaikat hancurlah tentera azab. Inilah sedikit yang saya bercerita dekat Masjid 7. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan pergi ke checkpoint yang terakhir, iaitu Bukit Uhud, InsyaAllah.
Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang kita berada di checkpoint yang terakhir tuan-tuan, iaitu Perang Uhud. Tapi saya bukan nak cerita pasal Perang Uhud tuan-tuan, saya nak cerita pasal Bukit Uhud. Apa kelebihan-kelebihan yang berada, apa yang kelebihan yang ada pada Bukit Uhud. Kita kena tahu Bukit Uhud ni dalam bahasa Arabnya Uhud Ahadah, iaitu satu. Kedudukan Bukit Uhud ni dia tak ada kawan, dia seorang-seorang. Dia satu je, tunggal kat situ satu, dia seorang saja gitu. Kat sinilah Bukit Uhud ni mana merupakan tempat saksi terjadi Perang Uhud yang sangat dahsyat tuan-tuan, yang mengorbankan 70 orang para syuhada. Dia punya teruknya peperangan ni, dia punya ganas peperangan ni sampai ke Bukit Uhud ni macam kemerahan-kemerahan nak menunjukkan dahsyatnya Perang Uhud ni tuan-tuan. Daripada jarak jauh kita boleh nampak Bukit Uhud ni merupakan berwarna kemerah-merahan. Berwarna kemerah-merahan daripada atas. Tapi tuan-tuan juga Bukit Uhud ni dia merupakan bukit daripada syurga. Iaitu Allah meminjamkan bukit ni daripada syurga turun ke bumi ni. Jadi nak menunjukkan banyak kelebihannya Bukit Uhud ni. Antaranya Bukit Uhud ni di mana ada ketika satu hari Rasulullah SAW dengan para sahabat menaiki Bukit Uhud. Di Bukit Uhud tu bergegar. Lepas tu pun Rasulullah pun bersabda, "Usbut ya Uhud. Senyaplah kau wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kau ni ada seorang Nabi, 2 orang syahid dan ada seorang siddiq." Maksudnya 2 orang syahid tu nak merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar, Allahumma minta maaf, Sayyidina Umar dan Sayyidina Osman. Dan As-Siddiq tu ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi itulah cerita dia. Ada lagi cerita dia. Ada satu Nabi bila terpandang Bukit Uhud tu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhu." Bukit ini mencintai kami dan kami mencintainya. Nak menunjukkan Rasulullah SAW, dia ada terdapat banyak kelebihan kat sini tuan-tuan, puan-puan. Jadi antaranya ada juga kisah di mana Rasulullah SAW menggunakan Bukit Uhud ni sebagai perumpamaan. Contohnya ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan solat jenazah maka pahalanya 1 qirat. Sahabat bertanya, 1 qirat tu besar mana wahai Rasulullah? 1 qirat tu bersama dengan 1 Bukit Uhud. Bayangkan tuan-tuan, kita solat jenazah tu 4 kali takbir tu pun Allah dah bagi ganjaran sebesar Bukit Uhud tuan-tuan. Punyalah besarnya fadilat bila solat jenazah ni. Tapi tak habis itu je, tak habis kat situ saja hadis Nabi. Nabi pun teruskan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang siapa yang menyungsung jenazah tu sampai ke lihat maka akan dapat pahalanya 2 qirat. Menunjukkan bila kita solat jenazah dapat 1 qirat, dan bila kita unsung jenazah tu sampai ke lihat akan dapat 2 qirat. Nak menunjukkan itulah ganjaran pahala bagi siapa yang melakukan solat jenazah. Okey, daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.